الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lihat sambungan ayat yang ke-11 Surah Al-A'raf, juzuk yang ke-8, ayat yang ke-11, muka surat 151. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. صدق الله العظيم. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, walaqad, dan sesungguhnya. Huruf waw ini terikat dengan ayat sebelum ini, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah pada ayat ke-10. Walaqad juga. Lam di situ menunjukkan pada jawab qasam. Qad itulah tahqiq. Makna menunjukkan bahawasanya dengan apa yang difirmankan oleh Allah mustahil dapat dibatalkan. Khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu. Di sini fi'ilnya madhi. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya, qudrah wal iradahnya, Dia menghendaki untuk menciptakan kita. Yang asalnya kita ini adama, tidak ada. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Dan kita perhatikan pada kalimah khalaqnakum, di situ terkandungnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Wallahu khaliqu kulli syai. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruhnya, yakni makhluk. Makna menafikan ada yang tidak dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'alam ini tetapi dia ada di wujud. Jadi kita menafikan wujudnya begitu. Seperti mana di kalangan orang-orang yang berfalsafah ataupun dikatakan tokoh falsafah, mereka mengatakan bahawasanya alam semesta ini dia telah ada, dia telah wujud, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pencipta dia. Maka dia sudah akidatul Islam, dia adalah salah. Dia sebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk. Al-Khaliq itu menunjukkan pada seluruhnya. Summa sawwarnakum, kemudian kami telah menciptakan kamu. Di sini satu lagi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Musawwir. Jadi kita bahaskan dulu pada khalaqnakum summa sawwarnakum. Yang pertama dia sudah aqaid, dia sudah aqidatul Islam, bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menamai dirinya sebagai Zat Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Dia sudah akidah juga mengajar kita pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya sifat. Satu sifat yang terikat pada sifat zat, satu lagi sifat yang terikat dengan sifat fi'il ataupun af'al, perbuatan. Jadi oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dia Al-Khaliq, tapi dia bukan menciptakan atas zat dia sendiri. Dia bukan menciptakan dirinya, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mawujud. Wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala qadim, azali, terdahulu telah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menafikan adanya permulaan pada Allah. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewujudkan diri dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengadakan dan termasuk mencipta atas zat dia sendiri. Maka oleh kerana itulah Al-Khaliq ini akan terlibat dengan sifat pada af'al, pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk. Kerana dia tidak terlibat atas zat dia, dia terlibat pada makhluk yang dicipta.
maka dikaitkan dengan sifat af'al, iaitu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, kalau kita lihat pada Asma'ul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapati bahawasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan yang maha menciptakan ini bukan sekadar dengan sifat Al-Khaliq, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut pada nama-nama yang lain, antaranya adalah Al-Khallaq, Al-Fatir, Al-Bari. Itu juga semua dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Termasuk juga Badi', itu juga antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebut tentang dia juga yang menciptakan. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan atas sifatnya Al-Khaliq, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan seluruh makhluk, maksudnya daripada adam sehingga wujud dan ada. Maknanya makhluk ini pada asalnya tidak ada, lalu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengadakannya, dan tidak terikat dengan apa yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat qadim. Semua adalah sifat hadis, semua adalah baharu. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala qadim, tetapi dia menciptakan makhluk, tidak terikatnya makhluk ada yang qadim. Oleh kerana itulah kita menolak apabila ada mereka yang mengatakan kursi qadim, arash qadim, lauhul mahfuz qadim, lalu ahli sunnah wal jamaah menolaknya disebabkan semua adalah makhluk yang dicipta Allah. Bila disebutnya qadim, maka terdahulu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila Allah menyatakan dia menciptakan, dia Al-Khaliq, dia Al-Khallaq, maka menafikan bahawasanya itu semua disifati dengan sifatnya qadim, terdahulu telah wujud, ataupun terdahulu bersama Allah yang qadim, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan. Juga ditolak oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut pula summa sawwarnakum, kemudian kami membentuk kamu. Itulah daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Musawwir. Al-Musawwir, Al-Musawwir itu yakni terbentuk daripada sawwara, maksudnya dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala musawwir. Masdarnya adalah taswir, maksudnya dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membentuk sehingga jadi surah. Surah itu satu bentuk. Di sudut akidah, gambaran surah adalah jisim, ada saiz. Di sudut akidah Islam dikaitkan dengan jirim dan juga jisim. Lalu oleh kerana itulah mustahil kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala juga jisim. Termasuk juga mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala arad. Makna menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berarah, bertempat, berbentuk, bersudut, sehingga harakah, bergerak atas, bawah, kanan, kiri. Ahlussunnah wal Jamaah menafikan itu semua. Allah Subhanahu wa ta'ala dia membentuk, sehingga apa yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas sifat al-hakimnya, maha bijaksana. Yang kita tidak tahu berapa banyaknya bentuk-bentuk yang dicipta oleh Allah setelah Allah menciptakan satu-satu makhluk, lalu dibentuk oleh Allah untuk membezakan makhluk-makhluk tersebut pada status makhluk tersebut. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan haiwan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membezakan status daripada haiwan dengan bentuknya, sehingga kita mengetahui anaknya, induknya, ibunya daripada bentuk tadi, pada saiznya, pada rupanya. Jadi itu kembali balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Musawwir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk kembali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan apa yang dibentuk oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil pada rujukan dengan apa yang telah dibentuk sebelum itu. Maksudnya seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, badi'us samawati wal ardh,
Fatiris samawati wal ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala musawwir. Allah Subhanahu wa taala membentuk. Tetapi tidak ada kaitan Allah Subhanahu wa taala apabila membentuk bentuk yang kedua lalu perlu mengambil contoh daripada bentuk yang pertama. Tidak. Ada kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk. Seperti mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan walaqad khalaqnakum, itu kembali balik pada Adam alaihi salam. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia menyebut dengan nobir, dengan domir untuk kamu. Makna menunjukkan Adam alaihi salam mewakili kita. Makna anak cucu cici Adam alaihi salam kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kamu itu bermula daripada Adam alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahului dengan kalimah walaqad, menunjukkan, menafikan apabila disebutnya al-insan manusia maka berasal selain daripada Adam. Begitu. Maka menafikan dia. Kalimah qad itu adalah tahqiq. Bila menjadi kalimah tahqiq, mustahil kita mengatakan manusia itu berasal daripada haiwan, daripada buruk, daripada monyet ke. Maka kita menafikan perkara tersebut. Sebab kalimah kum tidak lain, dia adalah al-insan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu yang mana kamu bernama al-insan, manusia. Seperti mana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang lain. Laqad khalaqnal insan. Laqad khalaqnal insan. Jadi dalam ayat ni walaqad khalaqnakum al-insan. Bermula daripada Adam alaihi salatu wassalam. Dan ulama-ulama kita juga menafsirkan dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, dikaitkan dengan ayat lain. Maknanya Adam alaihi salam adalah bermulanya bagi kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada min tinil lazib salsalin kal fakhar min hama'in masnun. Semua ada kaitan dengan air, semua ada kaitan dengan tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membentuklah tanah tersebut. Summa sawwarnakum, itu kalimah sawwarnakum. Makna bentukan itu mempunyai peringkat. Pada Adam alaihi wassalam ada peringkatnya. Bagi kita ada peringkat, maksudnya sewaktu kita berada dalam perut ibunda kita, melalui peringkat. Hanya perbezaan kita dengan Adam alaihi wassalam adalah tak kala mana Adam alaihi wassalam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Adam tidak seperti mana anak-anak kecil. Itu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam dalam keadaan wujudnya Adam, kemudian dimasukkan roh. Dia itu seperti mana seorang pemuda yang telah matang. Itu usia permulaan Adam alaihi salatu wassalam. Tidak kita ini lahir daripada usia bayi, kemudian naik sampailah kepada usia tua. Tidak pada Adam alaihi salatu wassalam. Itu perbezaan. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan roh ke dalam Adam alaihi salatu wassalam, yang bersama di dalamnya tulang sulbinya Adam alaihi salam, itulah semuanya kita di dalamnya. Maknanya semua yang bakal menjadi anak-anaknya Adam semua berhimpun berkumpul dalam tulang sulbinya Adam alaihi salatu wassalam. Itu kembali walaqad khalaqnakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam daripada tanah. Itu yang telah disepakati oleh ulama kita. Hanya di sudut aqidatul Islam, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu. Kemudian dia membentuk kamu. Cipta, bentuk. Tapi di sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan kita membayangkan bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk. Dan jangan juga kita membayangkan seperti mana kita ambil ni tanah, dicampur air, kemudian diuli, kemudian kita pun mula membentuk. Lalu kita nak menyampaikan
Seperti ini juga Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam alaihi salatu wasallam. Itu salah dia sudah aqidatul Islam. Kerana sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh digambarkan dengan akal kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman saja dialah Allah Al-Khaliq, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir. Beriman saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam alaihi salatu wasallam dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, pada rupanya, pada tangannya, pada kakinya, seluruh pada anggotanya, bahkan pada tubuhnya Adam alaihi wasallam, sehingga Adam alaihi wasallam dimasukkan roh. Maka bermula kehidupan Adam alaihi salatu wasallam, sehinggalah dia berbicara, dia mengenal, dan Allah Subhanahu wa taala mengajar ilmu pada dia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Allah Subhanahu wa taala setelah dia menciptakan Adam, dia membentuk Adam, masukkan roh, maka hiduplah dia sebagai seorang yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, yang berakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari ilmu asma', nama-nama, bermula pada nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan nama-nama yang dikaitkan apa yang akan diguna pakai oleh dia dan cucu cicitnya. Itu seperti mana katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi wasallam tidak lain. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran bahawa tujuannya adalah khalifah fil ardi. Khalifah maksudnya adalah yang mentadbir, diamanahkan oleh Allah untuk mentadbir dunia ini, bumi ini. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam di bumi ini sebagai khalifah. Lalu kita pun menjadi khalaiq, maknanya dijadikan khalifah juga, tidak lain mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sebenarnya dikaitkan juga dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Taha. Cuma saya kaitkan dengan secara ringkas saja. Summa, kemudiannya, qulna, kami katakan, lil malaika, mana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, usjudu li Adam, berilah penghormatan kepada Adam dengan cara sujud. Fasajadu, maka sujudlah, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin, dia tidak termasuk di kalangan yang melakukan sujud, maknanya penghormatan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Seperti mana kalau kita lihat pada firman ini, pada qawaid kaedah bahasa Arab itu sendiri, kalimat summa diulang oleh Allah beberapa kali. Summa sawwarnakum summa qulna lil malaikah. Kalimat summa, dan Allah Subhanahu wa taala dia tidak menyebut dengan huruf waw. Allah tidak menyebut walaqad khalaqnakum wa sawwarnakum wa qulna lil malaikah, huruf waw. Sebab huruf waw pun mempunyai beberapa maksud, antaranya adalah aqab, mengikut saja. Jadi ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimah waw kerana sawwarnakum, bukan dilihat kembali pada khalaqnakum. Disebabkan apa? Dia kembali atas kehendak Allah dalam menciptakan dan membentuk. Maknanya bukan berasingan begitu. Jadi kalimah thumma untuk menjelaskan peringkat-peringkatnya. Walaupun begitu, hendaklah kita ketahui peringkat ini semua disifati dengan sifat yang baharu. Dia mempunyai masa yang beredar. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagai makhluk yang terakhir sekali. Kata Abdullah bin Abbas, Adam alaihi salam adalah makhluk yang terakhir yang dicipta oleh Allah, dan setelah itu tidak ada lagi makhluk yang lain, melainkan sebelumnya telah dicipta oleh Allah.
Jadi oleh kerana itulah langit dan juga bumi telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hari dah berlangsung, masa dah berlangsung, siang malam pun berlangsung. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah thumma, tidak lain peringkat-peringkat itu berlangsung dengan masa, tetapi hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa lama masa itu bergerak. Seperti mana contoh mula Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam, ada kehendaknya, dan hendaklah kita ketahui perkara itu ada kaitan dengan masa, situasi, keadaan, tetapi tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berada dalam masa, Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam situasinya makhluk, itu tidak terlibat pada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita ketahui. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan dia dalam alam semesta. Tidak ada kaitan dia juga perlu melalui siang dan malam. Tidak ada kaitan dia perlu berada di bumi, di langit. Tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimah thumma disesuaikan untuk makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau iradah wal qudrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya menunjukkan atas kehendak Allah perjalanan itu akan berjalan dengan masanya, dengan keadaannya. Tapi bukannya Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam yang baharu itu. Allah Subhanahu Wa Taala tetap wujud dalam keadaan qadim, terdahulu telah wujud dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala perintah para malaikat untuk beri penghormatan kepada Adam dengan cara sujud, terlebih dahulu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajak Adam alaihi salatu wasallam ilmu pengetahuan, sehingga kata ulama-ulama dengan ilmu itulah menyebabkan Adam dimuliakan. Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita hikmah dan iktibar tentang diri kita. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut diri kita berasal daripada mimma'in mahin, air yang hina, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kita berasal daripada penuh dengan kehinaan, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan. Ini menunjukkan bahawasanya yang memuliakan adalah Allah. Walaupun berasal daripada yang hina, Allah menghendaki untuk memuliakan walaupun berasal daripada yang hina. Makna menunjukkan bahawasanya itulah Allah, itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti mana makhluk pada sifatnya sesuatu yang hina lagi dihina, dibiarkan hina. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia memuliakan walaupun berasal daripada yang hina. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mengajar kita pada sifat ini agar kita tidak menghina makhluk Allah. Dikhawatirkan dia telah mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah pada akhlak dan adab kita sesama makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila selesai Allah Subhanahu Wa Taala mengajar ilmu kepada Adam alaihi salam, Allah perintah Adam mengajar ilmu-ilmu itu kepada para malaikat. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah perintah Adam ajar kepada malaikat. Seterusnya Allah bertanya pada malaikat tentang apa yang diajar oleh Adam alaihi salam, ilmu pengetahuan. Walaupun begitu kata ulama, perkara ini bukan boleh digambarkan. Bukan kita boleh menggambarkan seperti mana seorang guru mengajar satu-satu ilmu pada anak murid dia, seperti mana juga nak disamakan Allah mengajar kepada Adam. Jangan disamakan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Jadi jangan digambarkan, beriman saja perkara ini benar-benar berlaku. Kemudian Allah berfirman, kami perintah kepada para malaikat untuk beri penghormatan, sujud kepada Adam. Lalu
para malaikat itu sujud kecuali iblis. Illa di sini adalah istisna, pengecualian yang sifatnya munqati', dia terputus. Maksudnya di sini bahawa illa iblis tak termasuk malaikat, sebab iblis termasuk jin. Itu pasal illa memutuskan. Kalau sekiranya menjadi munfasil, dia bersambung, maka iblis termasuk malaikat. Walaupun begitu kata ulama-ulama kita, kalau dilihat pada zahir ayat, Allah Subhanahu wa taala perintah pada malaikat, lalu malaikat sujud, kecuali akan iblis. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut wa idh thumma qulna lil malaikati wa iblis? Makna kemudian kami perintah pada malaikat dan juga iblis, sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah, kecuali hanya iblis enggan sujud. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut demikian kerana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iblis sebelum itu dikenali sebagai Azazil. Sebagai ulama membaca Izazil. Dia ada 4 sayap. Dan di kalangan para malaikat melihat Azazil sebagai tokoh dalam ibadah, dan diberi jawatan yang tinggi di sisi Allah. Antaranya dia pernah menjadi pegawai di syurga. Kita beriman saja kisah ini, cuma jangan menggambarkan. Dan dia menjadi ketua di bumi ini, Azazil pada ketika itu. Dan dia tokoh ahli ibadah, sangat kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dia mengkaitkan dirinya mempunyai ketokohan dalam ibadah, maka baginya dia mempunyai kemuliaan lebih daripada malaikat, lebih daripada makhluk yang lain. Itu kata Abdullah bin Abbas. Dan katanya Abdullah bin Abbas, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutnya thumma qulna lil malaikati wa iblis ataupun wal jin? Sebab iblis ini adalah bangsa jin. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang lain, illa iblis kana minal jin, kecuali iblis dia adalah daripada golongan jin. Lalu mengapa dikaitkan malaikat? Tidak lain kerana jawatan dia, ibadahnya setara seperti mana ibadahnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, hendaklah kita ketahui, iblis dia daripada jin, dia mukallaf. Malaikat tetap malaikat, daripada cahaya Allah cipta, dia bukan mukallaf. Bila Allah perintah sujud pada Adam, maka malaikat pun melakukannya kerana perintah pada Allah, ibadah. Sujud tetap sujud, perintah Allah yang perintah sujud pada Adam itu ibadah. Lalu iblis dia enggan, disebabkan baginya dia perlu sujud kepada yang lebih mulia daripada dia. Sedangkan Adam alaihi salatu wasalam dicipta daripada tanah. Baginya tanah itu tidak semulia dia. Itu atas ilmu dan ijtihadnya. Oleh kerana itulah yang mula-mula buat ijtihad dengan ijtihad yang salah, yang mula-mula buat bid'ah yang tertolak adalah iblis. Mengapa agaknya? Itu ada sambungan pada ayat berikutnya. Dan kata ulama, oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia di kelompoknya para malaikat atas jawatannya dan ibadahnya setara seperti mana ibadah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Soalannya lagi, adakah suatu Allah Subhanahu wa taala perintah para malaikat ini, seluruh malaikat yang berada di setiap daripada perlapisan langit ataupun seluruh alam semesta ini perlu melakukan sujud penghormatan kepada Adam? Jawapannya tidak, kata ulama-ulama. Ulama-ulama kita menyatakan bahawa malaikat yang diperintah buatnya penghormatan dengan cara sujud pada Adam alaihissalam hanya berada di langit yang pertama. Sebagai ulama kata malaikat yang berada di bumi saja, tidak ada kaitan dengan Jibril, Mikail, tidak ada kaitan. Jadi oleh kerana itulah dikaitkan kecuali iblis, kerana dia termasuk pada kelompok malaikat pada jawatan, tapi bukannya kelompok malaikat secara hakikat, kerana dia jin.
Kerana jinlah maka dia itu boleh taat ataupun bermaksiat. Sebab Allah Subhanahu wa taala tanya, qala ma man'aka alla tasjuda idh amartuk. Itu ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, pertanyaan ma itu istifham pertanyaan. Apakah yang telah menghalangimu sehingga kau enggan untuk sujud kepada Adam ketika mana aku perintah untuk kamu sujud pada dia? Lalu dia mengatakan, qala ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari, dia mengakui Allah Subhanahu wa taala cipta dia daripada api, wa khalaqtahu min tinin, dan dia telah diciptakan, mana Adam itu telah kau ciptakan daripada tanah. Pada sifatnya pada api berbanding tanah lebih mulia, lebih baik berbanding api. Api itu lebih baik berbandingnya tanah. Siapa yang kata? Yang kata adalah iblis tadi. Dia adalah jin, tapi belum disebut sebagai iblis, dia tetap azazil. Ini ijtihad, ini bid'ah. Kerana siapa bagi tahu dia bahawasanya tanah itu dibandingkan api, api jauh lebih baik pada tanah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan pada dia. Allah tidak berbicara dengan dia mengatakan bahawa engkau lebih mulia daripada tanah ini. Mana ciptaanmu api lebih mulia, lebih hebat, lebih baik daripada tanah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan, tapi dia mukallaf, dia berakal. Arti ijtihad atas pendapat dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai pendapat demikian, kerana yang diperintah oleh Allah jauh lebih utama daripada ijtihad. Oleh kerana itu dari sudut usul fiqh dan juga qawaid fiqhiyah, bila telah ada dalil yang mu'tamad, yang qat'i, kita dilarang untuk berijtihad lagi. Kaedahnya begitu. Ini dalil Quran yang qat'i, selesai. Maka kita pun nak fikir, pendapat saya itu bersalahan di sudut usul fiqh, bersalahan di sudut ilmu fiqh lah. Allah Subhanahu wa taala dah beriman sekian, itu firman Allah Subhanahu wa taala sampai kat dia. Tak, bukan. Kena pakai pendapat ke akal dia, otak ni. Itu Mu'tazilah, itu Jabariyah, itu Qadariyah. Bersalahan di sudut akidah dan sunnah wal jamaah. Kita kembali balik pada ayat ini. Fasajadu, maka sujudlah. Di sini kata ulama kita khilaf. Bukan khilaf yang kecil, khilaf yang besar. Sehingga ulama memuktamadkan tidak ada siapa pun yang mengetahui apa yang dimaksudkan sujudnya malaikat kepada Adam secara hakiki. Tetapi kita memahami melalui bahasa. Maksudnya sujud di sini boleh menjadi hakiki. Sujud hakiki adalah seperti mana seseorang sujud dalam solat. Tetapi ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, tetapi tidaklah sampai malaikat itu sujud pada Adam seperti mana juga dia sujud pada Allah, yakni sujud ibadah. Tidak. Lalu ulama-ulama kita pun mentakwilkan untuk memberi kita kefahaman agar kita tidak memandang diperbolehkan sujud ibadah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan di sini tidak ada pengkhususan. Apa maksudnya? Allah mengizinkan para malaikat untuk sujud ibadah kepada Adam seperti mana malaikat sujud kepada Allah. Tidak, kata ulama. Sampai bila-bila selagi mana makhluk tidak ada sujud yang sebenarnya dengan sujud ibadah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama-ulama kita menyatakan sujud di sini adalah satu penghormatan yang bukan pada hakikat benar-benar menunduk dan sujud. Seperti mana dai kita sampai ke lantai, lalu kita pun bertasbih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tidak. Sebagai ulama menyatakan yang pertama tadi, sujud tu sungguh-sungguh wujud, tasbih pun wujud. Tapi Adam alaihi wasallam ibarat seperti mana kiblat Kaabah itu. Seperti mana contoh kita salat depan Kaabah di Masjidil Haram, kita tidak sujud pada Kaabah,
tapi Kaabah tu arah kiblat. Lalu begitu sebagai ulama mengatakan Adam ibarat kiblatnya. Para malaikat pun sujud. Sujud mereka, hati mereka, jiwa mereka kepada Allah atas perintah sujud. Seperti mana Allah perintah tasbih, mereka pun subhanallah, tahmid, alhamdulillah. Itu yang dibaca oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kata sujud, dia pun sujud. Lalu kebiasaan malaikat apabila sujud dia akan bertasbih kepada Allah. Cuma arahnya Adam di depan. Seperti mana juga setelah kita tawaf, maka disunatkan kita solat di belakang maqam Nabi Ibrahim. Wattakhidhu min maqam Ibrahim, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat solat. Lalu kita menghadap ke maqam Ibrahim, kita tidak sujud padanya, menghadap saja. Lalu begitu juga para malaikat menghadap kepada Adam alaihissalam walaupun sujud. Seperti mana juga kita solat, ada rukuk, ada sujud depannya maqam Ibrahim, depannya Kaabah, tapi kita tidak sujud pada maqam Ibrahim dan juga Kaabah. Jadi sebagian kata ulama begitu. Sebagian lagi kata ulama perintah sujud adalah penghormatan dengan memberi salam. Assalamualaikum ya Adam. Itu sebagai ulama menyatakan itu juga adalah penghormatan dengan kalimah sujud. Disebabkan dalam Quran perintah sujud ada kaitan dengan solah, perintah sujud ada kaitan dengan tasbih dan banyak maksud. Kalau ulama-ulama kita menyatakan perintah sujud itu berlaku, tapi bagaimananya sujudnya malaikat kepada Adam pada hakikat wallahu a'lam. Tapi kita berfirman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para malaikat untuk memberi penghormatan kepada Adam alaihissalam. Yang enggan itu adalah iblis. Kana minal jin, daripada bangsa jin. Lam yakun minas sajidin, dia tidak termasuk daripada yang melakukan sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam. Lalu pertanyaan, mengapa agaknya? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surah Al-Baqarah, illa iblis aba wa istakbara wa kana minal kafirin. Aba, dia enggan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala kata beri saja penghormatan kepada Adam. Aba, dia enggan. Apa maksudnya? Dia mukallaf. Bila nama mukallaf Allah suruh, dia boleh tak buat sebab dia mukallaf. Malaikat bila Allah suruh, dia tidak adanya alasan tak buat sebab malaikat dia terus buat. Itu perbezaannya mukallaf dengan tidak mukallaf. Sebab yang mukallaf manusia dengan jin je. Itu pasal mana ada malaikat yang ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Yang ada manusia dan jin. Jadi dia jin, hak atas dia, atas diri dia tidak mahu. Dan lebih-lebih lagi pada ketika itu dia tidak tahu hukumannya kalau sekiranya dia tidak melakukan dengan apa yang diperintah oleh Allah. Dia tidak mengetahuinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintah sujud. Sebagai ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah pernah ditanya, adakah perintah ini sekali? Tidak, Allah memberi peluang pada Adam beberapa kali. Selagi mana dia berada di langit, selagi mana dia bertemu Adam, pergi sujud kat dia. Selagi mana Adam tu masih sujud, masih hidup, pergi sujud kat dia. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bukan perintah pada waktu itu saja bersama malaikat yang lain, tapi selagi mana Adam masih hidup, pergi sujud pada dia. Dalam satu riwayat disebutkan bahawasanya dulu ada seorang nabi yang didatangi oleh iblis. Iblis mengatakan, wahai Nabi Allah, aku iblis, aku mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarkanlah aku caranya. Lalu Nabi ini bertanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada dia. Iblis ahli ibadah, dia ahli zikrullah, dia dulu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, solatnya, sujudnya lama, banyak, beribu tahun. Sampai di atas muka bumi ini, tempat yang pernah kita pijak, di situ pernah dia sujud tu yang dia tak mau sujud pada Adam, sebab Adam pada tanah ni, tempat dia sujud sebab dia bangga ibadah dia. Itu dia Azazil, juga disebut sebagai Al-Haris.
di syurga namanya Al-Haris. Lalu dia enggan. Bila dia enggan, maka Allah Subhanahu wa taala pun bertanya padanya mengapa? Sebab jawapannya tadi. Selain daripada itu, wastakbara, dia sombong. Tadi dia enggan, aba. Wastakbara, dia sombong. Sombong maksudnya kalimah ana khairu minhu, aku jauh lebih baik. Kalimah ana menunjukkan bahawasanya seolah-olah dia telah mencipta sesuatu sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat demikian. Lalu dia mengenal Allah seolah-olah Allah mempunyai sifat seperti itu. Apa maksudnya? Allah telah memberi kemuliaan, kehebatan kepada dia kerana dia api berbanding kepada Adam daripada tanah. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan demikian. Maksudnya menyebabkan dia jadi wakana minal kafir. Dia kafir kerana menyifatkan Allah dengan sifat yang tak layak pada Allah. Sehingga sifat inilah yang mengajar kepada anak cucu cici Adam agar menyembah selain pada Allah. Begitu juga sehinggalah ia mengajar anak cucu cici Adam untuk syirik kepada Allah. Oleh kerana itulah wakana minal kafir, tidak lain melainkan kerana dia asaskan kesyirikan. Jadi Allah wahyukan kepada Nabi itu, bagi tahu kepada iblis pergi sujud ke kuburnya Adam. Adam alaihissalam dah wafat, tapi cara bertaubat pergi sujud ke kuburan Adam. Pergi ke kubur dia, pergi sujud, buat penghormatan aja atas perintah Allah. Allah perintah dia pergi sujud. Lalu katanya iblis apa? Waktu Adam alaihissalam itu hidup pun aku tidak mau sujud. Aku tak suka dia. Apatah lagi bila dia dah mati, dah menjadi tanah. Maknanya memang iri hati dengan makhluk yang disifati, diciptaan daripada tanah. Kerana apa? Daripada tanah ini jadi nabi, jadi rasul, banyak masuk syurga yang berasal daripada tanah, tidak daripada yang berasal daripada api. Allah Subhanahu wa taala cerita syurga banyak pada manusia, menyebabkan dia iri hati kerana itu. Wallahu a'lam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.